Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Sheila dalam kelas Bahasa Melayu. Pada hari ini, kita akan belajar kemahiran membaca. Tajuk kita ialah Jangan Terpedaya. Baiklah, hari ini kita akan lihat apa yang akan kamu belajar. Kamu akan belajar 3 perkara, iaitu definisi pidato, aktiviti 1, seterusnya aktiviti 2. Okey, dah bersedia nak belajar? Jom kita. Baiklah, untuk definisi pidato, murid-murid kena dengar dengan baik. Saya akan terangkan apa definisi pidato. Pidato ialah pengucapan yang disampaikan secara individu di hadapan khalayak ramai. Orang yang menyampaikan pidato dipanggil pemidato. Seterusnya, sebelum kamu membaca pidato, kita kena tahu ciri-ciri pidato yang baik. Okay, cikgu kongsikan 3 ciri-ciri pidato yang baik pada hari ini. Yang pertama, isi pidato yang baik. Maksud isi pidato yang baik ialah penulisan teks pidato mestilah berdasarkan kepada tema yang ditetapkan. Seterusnya, nombor 2, ciri pidato yang baik ialah intonasi dan artikulasi yang baik. Intonasi yang baik ialah intonasi yang kamu gunakan mengikut tanda baca yang betul dan sesuai. Contoh, sekiranya ada tanda seru, bagaimana cara intonasi kamu? Atau ada tanda soal, jadi intonasi kamu perlu mengikut tanda baca yang betul. Artikulasi pula ialah sebutan yang kamu sebut perlulah jelas dan satu-satu. Okey, ciri yang ketiga ialah persembahan pidato kamu perlulah jelas dan menarik. Gaya yang dipersembahkan ialah gaya yang sesuai. Seterusnya kita lihat tugasan yang ada. Okey. Sebelum itu kamu kena lihat dulu. Okey, buka halaman 166. Okey, kemahiran kita ialah membaca. Tajuk kita ialah Jangan Terpedaya. Okey, kamu perlu baca pidato ini menggunakan intonasi dan artikulasi yang baik. Seterusnya, gaya persembahan hendaklah jelas dan menarik. Untuk aktiviti ini, sebelum kamu betul-betul ingin membaca pidato, baca dahulu teks yang diberikan. Okey, dalam halaman 166 ini, kamu dapat lihat teks pidato yang bertajuk Jangan Terpedaya. Okey, saya akan bacakan dahulu teks kepada kamu. Vishal kawan Zara sedang menyampaikan pidato di sudut pidato sekolahnya. Okey, jadi ini ialah teks pidato itu. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang dihormati guru-guru dan rakan-rakan. Hari ini saya akan berbicara tentang penipuan melalui panggilan dan mesej palsu. Bagaimanakah penipuan ini berlaku? Nampak tak? Kat situ, kalau ada kesalahan atau kamu tersangkut, maksudnya artikulasi tidak baik. Jadi, jangan lakukan kesalahan kalau tersekat-sekat. Maksudnya, markah akan diambil berdasarkan sebutan kamu juga. Okey, baca dengan jelas. Okey, pemanggil akan memperkenalkan diri mereka sebagai pegawai bank atau agensi penguatkuasa. Mereka akan meminta mangsa memindahkan wang ke akaun tertentu. Hadirin yang saya hormati, pemilik akaun akan terpedaya lalu memindahkan sejumlah wang ke dalam akaun pihak yang tidak dikenali. Keadaan ini akan menyebabkan mangsa kerugian. Oleh itu, kita perlulah berwaspada. Fikirlah dahulu sebelum bertindak. Sebagai penyimpan yang bijak, kita perlu mengetahui bahawa Bank Negara Malaysia tidak pernah meminta maklumat peribadi atau maklumat keuangan kita. Bank Negara Malaysia juga tidak pernah meminta sesiapa pun memindahkan wang ke dalam akaun pihak lain. Selain itu, Bank Negara Malaysia tidak menyimpan wang orang ramai dalam mana-mana akaun. Jika ada sebarang keraguan, kita boleh hubungi Bank Negara Malaysia melalui Pusat Panggilan Perkhidmatan Pelanggan di talian 1-300-88-5465 atau email bnmtelilink@bnm.gov.my.
Semoga kita tidak menjadi mangsa penipuan. Saya akhiri pidato saya pada pagi ini dengan seloka bertajuk Jangan Terpedaya. Sekian, terima kasih. Okey, itu antara contoh bagaimana kamu membaca pidato. Okey, jadi nanti sila rujuk halaman 166. Sekiranya kamu ingin mendengar seloka yang diberikan ini, kamu boleh lihat pada link yang saya kongsikan. Okey, seterusnya kamu boleh baca pidato dengan intonasi dan artikulasi yang baik. Seterusnya, untuk cabaran pidato ini, murid-murid perlu menyampaikan pidato bertajuk Jangan Terpedaya di halaman 166. Kamu perlu rakam sama ada dalam bentuk video atau audio. Seterusnya, hantar rakaman dalam bentuk audio atau video melalui GC anda. Ini ialah cabaran 1 iaitu aktiviti 1 cabaran pidato. Seterusnya, untuk aktiviti 2, sekali lagi saya mahu murid-murid membaca teks yang diberikan di halaman 166. Kemudian, setelah membaca teks itu, kamu perlu mencari maksud kosakata. Cikgu nak sekurang-kurangnya kamu cari 3 kosakata baharu yang kamu tidak tahu maksudnya. Contoh account. Sekiranya kamu tidak tahu perkataan account, maksud account, masukkan account sebagai kosakata pertama. Seterusnya jika kamu tidak tahu apa maksud seloka. Cari maksud seloka. Di mana perlu kamu masukkan kosakata yang kamu tidak tahu ini. Saya ada sediakan link, nanti masukkan kosakata ini ke dalam link yang saya sediakan. Baiklah, saya rasa PDPR kita untuk hari ini tamat setakat ini. Jadi cikgu mahu kamu menyelesaikan tugasan dengan baik dan gembira. Terima kasih semua.